Assalamualaikum. Annyeonghaseyo yorobun. Welcome to my channel. If you like my channel, do hit the subscribe button. Okay, hi guys. So, welcome back. So, ini adalah part kedua which is related rates ataupun kita panggil dia adalah rates of change. Okay, rates of change ni maksudnya kadar perubahan. Okay, kadar perubahan kuantiti with respect to time, berdasarkan masa lah, bergantung kepada masa. So, contoh kuantiti yang berubah bergantung pada masa adalah contohnya velocity, acceleration, current, power dan sebagainya lah. Macam contohnya velocity ni adalah derivative of position s with respect to time. So dia ds dt kan. So ini adalah rate of change lah, contoh rate of change. Okay, untuk rate of change ni kita nak tengok kadar perubahan sesuatu mengikut masa ni, dia ada beberapa step lah. Dia lebih kurang dengan optimization. Cumanya dalam optimization bila kita buat that one formula, katalah kita nak maximize or minimize something, kita kena buat satu equation dan kita kena buat that equation dalam satu term sebab kita nak differentiate dia kan. Dan kita akan differentiate, cari critical value, cari critical point dan kita state lah which one is kita kena determine lah whether that point adalah minimum ataupun maximum kan. Okay, and then kalau dalam related rates ataupun rate of change, pertama sekali sama juga you baca soalan and then you nak dapat gambaran tu you kena sketch diagram dululah untuk represent the problem, and then you kena state variables yang involved. Apa-apa maklumat yang dibagi terus tulis, and then you kena cari equation yang relate dengan variable tersebut, and then kita cari rate of change yang variable tu. Biasanya soalan dia nak rate of change of something dan biasanya dia akan give another rate of change. So dekat sini kita banyak nak guna macam konsep chain rule lah untuk kita dapatkan apa yang dia nak. And then kita akan substitute any variable yang dia bagi tu dengan given rate. Kadang-kadang contoh dia nak, katalah dia nak perubahan masa, perubahan kadar radius mengikut time bila mana radius tu adalah 3 cm contohnya. So maksudnya bila kita dah cari dr dt tu, kita kena substitute lah. Itu yang maksud nombor 5 tu, substitute the variable tu with the given rate. So masukkanlah dr dt tu, gantikanlah r tu equals to 3 tadi, and then you solve the problem. Okay, so contoh pertama. The air is pumped into a balloon at the rate of 2 cubic feet per minute. Find the rate of change of the radius when the surface area is 8 square feet. Okay, so sekarang dia cakap udara dipump ke dalam balloon dengan kadar, dia nampak rate of 2 cubic feet per minute. Maksudnya udara dipump dalam balloon. So maksudnya volume udara tu, betul? Okay, volume udara tu dia kata bila dimasukkan dengan kadar 2 cubic feet per minute. Maksudnya kita ada dV dt dekat sini. Okay, so seterusnya dia kata find the rate of change of the radius when the surface area is 8 square feet. Okay, sekarang dia nak rate of change kepada radius. Maksudnya dia nak dr dt bagi surface area. Okay, so sekarang pertama sekali lukislah dulu sebab you nak nampak dia punya gambaran lah. Okay, so you lukislah bentuk balloon. Balloon ni dia macam sphere lah kan. Okay, so dia ada radius tertentu lah dan you lukis. Okay, so this is radius dia. Okay, so dia kata let the balloon be spherical with radius r. And then let surface area. Sebab tadi kita nak cari ni rate of change tu, kita nak rate of change radius of the surface area. Jadi kita kena carilah juga formula surface area. Okay, so surface area tu kita pun tengoklah apa dia punya A tu adalah surface area. And then dibagi tadi rate of change of air tadi tu adalah volume kan. So you pun kena state juga volume balloon. So inilah volume balloon yang dibagilah, which is 4/3 pi r cube. Okay, yang maklumat yang dia dah bagi dV dt tadi adalah 2. So you state dV dt sama dengan 2. Okay, so jadi daripada V yang asal kita ada 4/3 pi r cube tu, kalau dia bagi dV dt, so you tahu dekat sini kita nak tengok apa yang kita ada, apa yang kita boleh apa orang cakap twistkan ataupun apa yang kita boleh kembangkan menggunakan chain rule. Okay, kalau dia dah bagi dV dt, so yang you ada adalah V. V yang you ada adalah in terms of R. So maksudnya untuk mendapatkan dV dt bermaksud dia mestilah start dengan dV berakhir dengan dt. So apa yang tengah-tengah dia? Sebab V tu in terms of R, mestilah tengah-tengah di R kan. So sebab itulah you ada dV dt bermaksud
dV dr darab dengan dr dt. Okay, so daripada V tadi, V you ada 4/3 pi r cube. So dV dr adalah, you differentiate lah V with respect to r. Then you dapat 4 pi r square. Dapatlah this one. Okay, apa yang dia nak adalah dr dt. Okay, nombor 4 dia cakap, we want dr dt di mana bila surface area adalah 8 square feet. Dia nak dr dt bila A equals to 8. Jadi maksudnya kita nak menggunakan radius di mana bila keadaan surface area tu sama dengan 8 lah. Okay, so first kali kita kena dapatkan dulu formula dr dt. Okay, so sekarang kita nak tengok dulu dr dt tu. Kita kena ada formula dr dt. Dr dt ni kita kena ambil daripada yang dia dah bagi tadi. Dia bagi volume kan, sebab dia dah bagi dv dt. So kita dah dapat lah dv dt sama dengan dv dr times dr dt. So daripada this one, you pun nak dapatkan dr dt, you jadikan dr dt sebagai subjek. So you dapat dv dt bahagi dengan dv dr. Okay, so dv dt dia dah bagi apa tadi? Nilai dia 2. And then dv dr kita dah differentiate tadi, dapat 4 pi r square. So you dapat 1/2 pi r square. Okay, so dah dapat dr dt kat sini. Tapi dia nak dr dt di mana bila surface area sama dengan 8. So maksudnya kita kena tahulah nilai r lah sebenarnya kat sini. Daripada surface area equals to 8 tu, kita nak dapatkan nilai r dia. Sebab yelah dr dt ni 1/2 pi r square ni kita tak tahu r tu berapa kan. So dia kata dia nak dr dt tu bila surface area sama dengan 8. So you kena let lah surface area sama dengan 8. Surface area kebetulan dia punya formula adalah 4 pi r square. So you dapatlah r square is equals to 8/4 pi, which is r you dapat which is r square tadi you dapat 2/pi. Okay, memandangkan dalam formula dr dt ni dia ada r square. So you tak perlu nak apa orang cakap, tak perlu nak square rootkan lah r, tak perlu cari r lah, sebab dalam formula dah ada r square. So you ambil je nilai r square tadi. Okay, so ambil nilai r square equals to 2/pi tadi, masukkan dalam formula dr dt. So you dapat 1/2 times pi times 2/pi. So you dapat 1/4. So ini adalah dr dt, maksudnya kadar perubahan radius over time. So bila radius over time bermaksud kita tadi dapat rate tadi dalam feet dengan minit kan. So maksudnya you dapat 1/4 feet per minit. So dapatlah dia punya jawapan. Okay, tengok example kedua. Dia kata air is pumped into a spherical balloon. Dia lebih kurang macam soalan tadi juga. So that its volume increases at a rate of 100 cubic centimeter cubic per second. Okay, so maksudnya dia kata volume tadi tu increase at the rate of ni. So you nampak tak dia bagi apa? Dia bagi dv dt. Sebab dia bagi volume yang menaik. So kadar volume, maksudnya dia bagi dv dt of a balloon, maknanya of a sphere tadilah. Okay, so dia nak how fast is the radius of the balloon increasing when the diameter is 50 cm. So dia nak how fast is the radius of the balloon. So maksudnya dia nak dr dt. Okay, so sama juga, lebih kurang macam soalan tadi. So dia bagi pertama sekali nak dapatkan gambaran, lukislah bentuk spherical balloon. Okay, so apa yang dia bagi? Dia dah bagi dv dt. Bagi dv dt sama dengan 100. Apa yang dia nak? dr dt di mana bila diameter adalah 50 cm. Macam saya kata tadi, bila dia nak sesuatu rate of change, macam contoh dia nak radius, maksudnya dia nak perubahan radius tu bila radius tu berapa nilai dia. So bila berapa nilai dia tu adalah dia akan biasanya dibagi kat soalan. Macam tadi dia kata dia nak bila surface area sama dengan 8. Yang ni dia nak bila diameter equals to 50. So diameter sama dengan berapa sebenarnya? Diameter tu kan 2 kali ganda radius. So maksudnya you tahulah radius kat sini adalah 25 kan. Okay, so menggunakan formula maklumat yang ada, okay, volume kan dia bagi dv dt. So kita nak tahulah volume adalah 4/3 pi r cube. So daripada sini you differentiate v with respect to r, you dapat dv dr which is 4 pi r square. Okay, then gunakan formula chain rule. dv dt bermaksud dv dr times dr dt. Okay, so dv dt dia bagi 100.
dVdr adalah 4 pi r square, and then you nak drdt sebagai subjek lah. So ini adalah benda yang sama lah. You nak masukkan formula dulu ke, you nak masuk nilai dulu ke, ataupun you nak jadikan drdt as subjek dulu ke, it's up to you. Okay, so kat sini I masukkan nilai dulu. So you dapat drdt sama dengan 100 bahagi dengan 4 pi r square. So you tinggal 25 over pi r square. So ini adalah dia punya drdt. Tetapi kat sini nampak nilai r, you tak tahu apa nilai r. Tetapi dia cakap dia nak drdt ni bila mana diameter is 50 cm. Bermaksud dia nak bila mana radius adalah half lah kan daripada diameter. So you tahulah radius adalah 25. So bila r is 25, you masukkanlah dalam drdt ni balik. So you dapat 25 over pi times 25 square. So you dapat 1 over 25 pi, which is centimeter per second lah sebab dia radius. Okay, kalau you tak tulis nilai kat belakang, I potong markah sikit lah. Okay. Okay, example ketiga. A ladder 10 feet long rests against the vertical wall. Okay, sekarang dia kata ada tangga di mana panjang tangga tu adalah 10 feet. Dia dia sandarkan dekat dinding vertikal lah kan. If the bottom of the ladder slides away from the wall at a rate of 1 feet per second. Okay, dia kata kalau hujung bawah, bahagian bawah tangga tersebut slides away, dia macam tergerak lah, tergerak ke, dia macam mana, dia termove lah, macam tangga tu nak jatuh lah kan. Okay, how fast is dia kata pergerakan bawah tangga tadi tu, dia macam nak terseret tu sebanyak 1 feet per second. Okay, so dia kata how fast is the top of the ladder sliding down the wall when the bottom of the ladder is 6 feet from the wall. Okay, so dia kata kat sini ada ladder, ada tangga panjang dia 10 feet, kita restkan against a wall. Okay, so you pun lukis lah. Okay, nampak nombor 1 tu you lukis, ada wall, lepas tu dah ada tangga 10 feet. Okay, and then dia kata if the bottom of the ladder slides away. So maksudnya bahagian bawah ladder ni, ini dia ke kanan lah, kita kata dia slide away lah, dia nak terseret jatuh kan, takkanlah ke dalam, mesti dia terkeluar kan, ke kanan. Okay, so kadar dia adalah 1 feet per second. Okay, lepas tu dia kata dia nak berapakah kadar top of the ladder, dia nak kadar bahagian atas ni sliding down, maksudnya dia kadar dia jatuh daripada wall tadi tu bila mana bottom of the ladder tadi, bahagian bawah tangga tadi, jarak dia adalah 6 feet from the wall. Okay, so sekarang ni macam tadi, kalau macam sphere apa semua tadi, kita ada certain formula kan, specific formula, katalah volume formula tersendiri. Tapi dalam case ni, bila kita ada ladder, you kena nampak dia bentuk triangle. Okay, so you ada, bila you nampak kat sini, you anggaplah bahagian bawah tu, jarak antara bottom tu adalah dengan vertical wall adalah X, and then jarak daripada bawah ke bahagian atas wall tu, bahagian top of the tangga tu adalah Y. Okay, so you anggap X dengan Y. So bila kita kata bahagian bottom tu bergerak, slides away, so kita anggap yang X tu lah yang bergerak kan. So kita letak sebagai dx dt sebab dia bergerak kadar dengan masa. So kita panggil dx dt dia adalah 1 lah, 1 feet per second tadi. Cuma sekarang kita nak, dia nak yang Y tu, yang top tu jatuh. So maksudnya dia nak dy dt, di mana bila X tu nilai dia adalah 6, bila jarak dia X tadi tu adalah 6. Okay, daripada vertical wall. Okay, cuma sekarang kalau tadi kita tahu relation antara sphere apa semua tadi tu, dia ada specific formula, betul? Kalau yang ni macam mana kita nak relate X dengan Y? Okay, so you nampak dia adalah bentuk triangle. So you tahu dia boleh guna Pythagoras theorem ataupun by Pythagorean theorem. Benda yang sama lah ni. Okay, so you tahu kalau Pythagoras theorem, kita ada X square plus Y square equals to 10 square, betul? Sebab ni lah adjacent plus opposite equals to square dia, dapat hypotenuse punya square kan. Okay, so ini adalah formula yang kita dapat daripada keadaan tangga tu. Okay, so jadi dekat sini memandangkan dia dah bagi beberapa apa orang cakap maklumat lah yang berkadar dengan masa. So dia dah bagi dx dt, jadi
formula yang kita ada tadi, formula Pythagoras theorem tadi tu, kita nak differentiate with respect to time. So ini kita menggunakan, nampak tak, ini adalah application of differentiation. Maksud kat sini you nak differentiate pula. Bila nak differentiate with respect to time, ini maksudnya kita differentiate guna implicit. Sebab mana kita ada x, kita ada y, tapi kita nak differentiate with respect to time. Macam sama ni lah kita biasa differentiate with respect to x kan. So bahagian y tu mesti kita tambah dy dx. So dalam kes ni kita ada x, ada y tapi tak ada t. Tapi kita nak differentiate with respect to t. Jadinya x dengan y ni kita kena tambah lah dx dt dekat belakang. Ataupun dy dt dekat belakang. Okay. So differentiate x square dapat 2x. Tapi memandangkan dia bukan term t, so you kena tambah dx dt. And then differentiate y square dapat 2y. Sama juga kena tambah dy dt dekat belakang. And then differentiate tan square, which is 0 lah. Okay. So daripada sini, kita kan tadi nak cari dy dt. So jadikan dy dt sebagai subjek lah. Okay. Bila dy dt sebagai subjek, you dapat negative x over y times dx dt. Okay. So daripada situ, dy dt tadi kita ada negative x over y dx dt kan. Okay. And then dia sekarang ni dia kata dia nak dia mana nilai, kita nak dy dt ni bila apa orang cakap, x tu nilai dia 6 kan. Dia cakap bila ladder tu jarak bawah dia adalah 6 feet. So kita tahu bila x sama dengan 6, kalau kita gantikan dalam Pythagoras theorem, kan kita tahu hypotenuse tadi adalah 10 feet kan. So dia adalah, kita ada x square plus y square equals to 10 square tadi, kita jadi 6 square plus y square equals to 100. Dan you dapat, bila x sama dengan 6, you dapat y sama dengan 8. Jadi dy dt tadi, you pun substitute lah. Daripada negative x over y times dx dt, you dapat negative 6 over 8 times dx dt kita adalah 1. So you dapat negative 3 over 4 feet per second. Okay, actually nilai dia adalah 3 over 4 je. Tapi kenapa dia ada negatif dekat situ? Itu menunjukkan bahawa dia adalah decreasing rate. Macam kan biasanya rate ni kita tengok increasing rate kan. Tapi biasanya decreasing rate ni dia bagi negatif nilai. Sebab bahagian y tadi, top of the ladder tu dia menurun. Dia sliding down. Okay. Okay, example seterusnya. Kenapa ni example 5? Ni sepatutnya example 4 kan. Okay. Sekarang kita tengok contoh car pula. Okay. Two cars are racing with a constant speed towards a finish marker. Okay. Maknanya dia kata ada dua kereta. Dia tengah race lah. Okay. Car A is moving from the south at 16 km per hour. And car B is moving from the east. Okay. So kita pun lukislah kereta. Okay. Ada kereta A, ada kereta B. Kereta A, dia moving daripada selatan. So, dia daripada bawah menuju ke atas lah. And then, car B ni daripada east, daripada timur. Daripada kanan lah menuju ke kiri. Dia menuju ke same ni lah orang cakap. Same finish marker lah kan. Misalnya dia race, misalnya nak sampai dekat tempat yang sama kan. Okay, cuma dia bagi dekat sini rate bagi car A, which is 16 km per hour. Tapi tak bagi rate car B. And then dia cakap, when equidistant from the marker, maksudnya masa kereta A dengan kereta B tu gerak-gerak-gerak. Lepas tu bila kita tak tahu dia bergerak atas kelajuan berapa kan. Kereta A kita tahulah, kereta B kita tak tahu. Tetapi dia kata when equidistant from the marker, maksudnya bila jarak antara kereta A dengan B tu sama dengan jarak dia daripada finish marker tu, daripada finishing line tu, the cars are 18 km apart. Bermaksud jarak daripada A dengan B adalah 18 km. And then the distance between them is decreasing at the rate of 19 km per hour. Maksudnya bila dah makin dekat dengan finishing line ni, setelah dia pun jarak dia makin dekat lah kan. Dan rate of jarak dia tu, jarak dia semakin dekat tu, rate dia adalah 19 km per hour. Jadi dia tanya which car will win the race and explain your answer. Bermaksud bila kita nak tahu car mana yang menang, mestilah kita nak tahu car mana yang laju kan. So sekarang car A kita tahu 16 km dia bawa. Kalau car B kita tak tahu. Kalau dia bawa lagi laju, dia lah menang. Kalau dia bawa lagi slow, dia kalah. Okay, so sekarang kita pun nak kena buat ini, kena lukis so that you nampak apa dia punya relation.
Okay, kalau you ada satu daripada selatan, satu daripada timur, so you nampak dia adalah daripada Y dengan X axis lah kan. Okay, so dia kata bila equidistant tadi, bila X dengan Y tu sama jarak dia, so you dapat Z. Maksudnya jarak antara A dengan B ni kita panggil Z lah kan. Dia adalah 18 km. And then dia kata apa tadi? Dia kata distance between them is decreasing at the rate of 19 km per hour. Bermaksud dia bagi dz dt lah kat situ. So dz dt dia bagi 19 km per hour. So you tulis siap-siap apa maklumat yang dia bagi. Okay, I tulis kat sini given dy dt dia bagi 16 km per hour, dz dt dia bagi 19 km per hour. Jadi and then dia bagi maklumat lain, z tu sama dengan 18 km. Apa yang dia nak? Kita nak dx dt sebab kita nak tahu dia kelajuan dia lah, kadar kelajuan dia kan. Okay, so sekarang how x and y are related? So sama juga, dia adalah menggunakan konsep Pythagoras theorem. So you ada z square is equals to x square plus y square. Tak kisahlah you nak tulis x square dulu ke y square dulu, tak kisah Okay, asalkan dia kena betul lah x square plus y square. Okay, and then dia kata bila when x equals to y, bila dia kata equidistant tadi, dia bagi tahu z sama dengan 18. Jadinya kita sekarang boleh jadikan x atau y tu satu term lah sebab dia nilai yang sama. Okay, bila nilai dia sama, z dia sama dengan 18. Okay, so katalah you let x equals to y. So katalah you ambil nilai x lah dua-dua kan. So you ada 18 square sama dengan x square plus x square. So you dapat 18 square equals to 2x square. So you dapat x ni sebenarnya 18 over square root 2y. 18 over square root 2. Bermaksud nilai x dengan y sama lah kan, which is 18 over square root 2. Bila z tu jarak dia 18 km. Okay, so sekarang apa yang kita nak? Kita nak dx dt. Okay, so sekarang daripada apa orang cakap, formula Pythagoras theorem tadi ni, daripada x square plus y square equals to z square ni, sama juga kita kena differentiate with respect to time. So you ada 2x dx dt plus 2y dy dt equals to 2z dz dt. Sebab apa kita kena differentiate with respect to time? Sebab dia bagi maklumat with respect to time. Dia bagi maklumat rate. So you kena masukkan, you kena differentiate with respect to rate lah, so that you boleh masukkan nilai kat situ. Okay, so daripada sini you pun boleh substitute dah nilai-nilai yang dibagi. Macam dz dt dia bagi 19, z dia bagi 18, and then x dengan y tadi pun kita dah dapat value dia, which is 18 over square root 2. Okay, so you ada 2 times 18 over square root 2 darab dx dt tambah dengan 2 times 18 over square root 2 times dy dt, which is 16 dibagi, and then equals to z, which is 2 times 18 times dz dt, which is 19. Okay, so daripada situ you pun jadikanlah dx dt sebagai subjek. Okay, dekat sini hati-hati you punya pengiraan, kira satu-satu betul-betul, and then dx dt you akan dapat 10.87 km per hour. Okay, kelajuan bagi kereta B adalah 10.87 km per hour. So kat mana yang menang? Mestilah KA. KA wins, memandangkan dia move lagi lajulah higher speed. Dah dia 16 km, yang tu 10.87. Mestilah KA menang. So you bagi tahulah KA menang sebab apa. Okay, alright, so ini adalah example yang sama, cuma I nak you cuba buat sendiri. You fahamkan dulu example tadi, and then you cuba buat. Kat sini I saja je lah guna nama yang menarik sikit. Okay, two cars are racing with a constant speed towards a finishing line. Car Suho is moving from the south at 120 km per hour and car Sojun is approaching from the east. So you lukis benda yang sama sebenarnya, and then cuma nilai je yang berbeza. So I nak you cari car siapa yang menang and then kenapa. Alright. Okay, kita tengok example lain. Okay, example seterusnya adalah the water tank has the shape of an inverted circular cone with base radius 2 meter and height 4 meter. So sekarang dia ada water tank. Dia adalah tangki air. Bentuk dia inverted circular cone. Maksudnya dia bentuk cone yang terbalik. Okay, di mana base radius dia ada radius sebanyak 2 meter dan ketinggian dia adalah 4 meter. Dia kata if water being pumped into the tank at a rate of 2 meter cube per minute, maksudnya volume tadi water kan, volume water, bila dimasukkan dalam cone tadi, tank tadi tu, dia punya berkadaran adalah 2 meter cube per minute. Maksudnya dV dt adalah 2.
And then dia nak find the rate at which the water level is rising when the water is 3 meter deep. So dia nak rate which water level. Bila dia nak kadar water level, maksudnya dia nak kadar ketinggian air tu. Maksudnya dia nak DHDT, di mana bila air tu H dia adalah 3 meter. Okay, when the water is 3 meter deep. Okay, so buatlah solution. Nak nampak gambaran, lukislah dulu inverted circular cone tu macam mana. So lukis, so kita tahu ketinggian dia 4 meter, radius dia 2 meter, so ada air kat dalam. Okay, so dia kata tadi kalau water being pump, DVDT ni dipump dalam cone ni, kadar dia adalah 2 meter cube per minute. So dia nak adalah kadar water level tu naik. Okay, maksudnya kadar ketinggian air tu naik berkadar dengan masa lah. Bila maksudnya bila ketinggian dia 3 meter. Maksudnya kalau dia 3 meter, berapa kadar kenaikan dia? Macam itulah dia nak. So maksudnya dia nak DHDT when H equals to 3 meter lah. Okay, dia menggunakan maklumat yang ada. Bila dia dah bagi DVDT, mestilah kita kena guna V lah kan. Okay, so kita carilah volume of a cone. Volume of a cone, dia punya formula adalah 1/3 pi r square H. Okay, cuma sekarang ni kita nampak volume ada 2 term, ada R, ada H. So you nak R ke you nak H? Okay, memandang kita nak cari DHDT. So mestilah kita nak H, kita tak nak R. Okay, so macam mana kita nak get rid of kita punya R ni? Okay, so kita nampak dekat sini kita boleh guna any maklumat yang ada. Okay, dekat sini kita tahu dia bagi radius adalah 2 meter, height adalah 4 meter. So you buat je R over H equals to 2/4. Then you dapat R is equals to H over 2. So this one ni, part ni you kena kreatif sikit lah. You kena menggunakan maklumat yang ada. Macam contoh sebelum ni dalam optimization, you nampak bentuk yang silinder berada dalam cone tu, tak salah saya. So kat situ you kena ambil nak dapatkan dia punya term tu, you kena ambil dia punya bentuk triangle kan. Triangle yang sama dan you buat equal lah. Macam yang ni sebab tak ada benda lain. So you guna je R over H, maksudnya radius dengan height ni, dia punya nilai adalah 2/4. So you dapatlah R ni adalah in terms of H. Kat sini kena kreatif sikit lah. Okay, you tak apa, bila lama-lama you buat, you akan nampak lah, you dah akan dapat gist dia. Gitu. Okay, so dekat sini kita tak nak R tadi kan. So kita kena jadikan R ni in terms of H lah. So you dapat R is equals to H over 2. So you masukkan R equals to H over 2 ni dalam volume. Then you dapat 1/3 pi R square tadi ganti sebagai H over 2 square darab H. Then you dapat pi H cube over 12. Okay, so dekat sini ini adalah V kita lah. And then kita nak kena cari dV dH. Okay, dV dH adalah pi over 4 H square. So given dV/dt sama dengan dV dH darab dengan dH dt. So jadikan dH/dt sebagai subjek. You ada dV dV/dt over dH dV/dH. So jadikan dH/dt sebagai subjek. dV/dt tadi dibagi dah 2. dV/dH tadi kita dah differentiate dV/dH tadi, kita dapat pi over 4 H square. Cuma sekarang dia kata dia nak dH/dt ni bila H equals to 3. Then substitute lah H equals to 3 ke dalam formula. Ini tadi dia simplify dapat 8 over pi H square. Masukkan H equals to 3 ke dalam function dH/dt. Dan dapat 8 over 9 pi. Ataupun dia lebih kurang bersamaan dengan 0.28. So inilah H, betul? So apa dia punya nilai? Meter. So 0.28 meter per minute. Okay, kalau kata you tak nak tulis 0.28 pun, you boleh tulis 8 over 9 pi meter per minute. Okay, senang je sebenarnya benda ni. I think this one is lagi senang daripada optimization lah. Cuma you kena kreatif bila you lukis dan you nampak, you keluarkan dia punya maklumat. Alright. Okay, so ini adalah another example, tapi I nak you cuba buat. Dia lebih kurang juga dengan yang tadi, cuma you kena tengok apa yang dia nak. Macam kat sini dia kata assume that oil spill from a ruptured tanker. Maksudnya dia nak cakap ada minyak. Minyak ni volume lah kan. Minyak keluar daripada ruptured tanker. Maksudnya tanker tu bocor. In a circular pattern. Okay, bila air tu, oil tu jatuh, dia jatuh dalam bentuk circular, bentuk circle lah. Whose radius that increases
at a constant rate of 2 feet per second. Maksudnya dia bagi dr dt. Dr dt bagi spill all tu lah. Okay, so dia nak how fast is the area of the spill. How fast is the area of the spill increasing when the radius of the spill is 60 feet. So dia nak kadar area tu increasing. So dia nak dA dt. Okay, so nanti you lukis lah, nak tengok lah apa formula yang you boleh guna dan apa yang maklumat dia bagi. Okay, so I think that's all for this topic. Alright, so selamat mencuba. Good luck. Annyeong.